Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan daripada rakan-rakan yang bila kita masukkan pada pengesahan pentadbir dan pengesahan analisis, kita nak tidak dipaparkan kepada guru-guru. Mana sama ada guru yang membuat ERPH ataupun guru lain ataupun admin yang masukkan sebagai admin. Okey, contohnya kita masukkan kita sebagai admin. Sekejap, saya masukkan email saya sebagai admin. Contoh, saya adalah admin. Paste, simpan. Okey, bila kita masuk, kita adalah sebagai admin, kita boleh lihat semua data guru-guru yang ada dan kita boleh buat pengesahan pentadbir, kita boleh lihat analisis penghantaran. Okey, macam mana kita nak supaya hanya admin tertentu sahaja yang boleh lihat pengesahan pentadbir, buat pengesahan dan analisis penghantaran ni. Okey. First kita masuk, kita kena buat satu lagi di bahagian bawah ni adalah menu pentadbir lah untuk capture dua data, dua UX iaitu pengesahan pentadbir dan analisis penghantaran. Okey, macam mana kita nak create? Kita masuk dalam app ERPH, view source. Okey, kat sini kita ada menu. Kita akan duplicate menu ni. Namakan sebagai menu pentadbir. Okey, done. Okey, data lain. Contohnya nama guru kita boleh delete. Tak perlu. Yang kita nak ialah pengesahan analisis. Yang lain ni kita boleh delete lah. Delete je. Kemudian yang ni pun kita boleh delete. Okey. Dua je item. Nak banyak item pun boleh. Kemudian sini kita masukkan email. Contohnya email 1. Kemudian email 2, 3, 4. Berapa kita nak? Contohnya kita nak berapa yang boleh akses. Contohnya kalau sekolah menengah, pengetua, kemudian PKP, PKKO, PKHAM, ketua bidang dan contohnya ada 10 orang yang boleh akses. Ada 10 email yang boleh akses. Saya delete yang ni dulu. Email 1 hingga email 9 yang boleh akses dua data ni. Jadi dalam menu ni, kita akan buang iaitu pengesahan pentadbir ni dengan analisis penghantaran. Kita delete yang ni. Data ni dah ada dalam menu pentadbir. Jadi kita akan delete lah. Jadi bila kita refresh, dah tak ada. Jadi kita akan masukkan sini menu khas untuk pentadbir. Yang pengesahan pentadbir dah tak ada kan. Sebelum tu kita akan buat satu UX lah. UX. Sebelum UX kita kena tarik data ni. Data menu pentadbir ni. Lupa pula. Kita pergi bahagian data dulu. Tambah daripada Google Sheet. Iaitu kita nak menu pentadbir lah. App ERPH. Kita copy. Kita paste. Search. Kita tunggu jap. Ambil. Last modified 318. Select. Dan dalam ni kita nak menu pentadbir lah. Klik. Dan add this table. Klik add. Menu pentadbir ni dah masuk dalam data. Jadi kita kena create UX-nya. Jadi kita tunggu jap untuk create UX. Contohnya saya masukkanlah satu email saya kat sini sebagai pentadbir. Mana-manalah, sama ada 1 ataupun nombor 9. Mana-mana email lah. Paste special value only. 2 yang boleh diakses. Dan UX dah ada. Menu tak ada. UX tadi kita hanya masukkan dalam data kita masukkan menu pentadbir. Kalau kita lihat ni dah ada
email 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah email 9. Semua dalam bentuk email. Okey, kemudian kita pergi UX, kita tambahlah. Contohnya menu pentadbir. Menu pentadbir. Okey, kita jadikan sebagai card. Yang ini kita tukar kepada menu pentadbir. Okey, menu pentadbir. Nama menu pentadbir. Okey, card. Pilih list. Okey, siap. Kita save dulu. Dia berada di paparan menu pentadbir. Sekarang ni kalau kita klik, macam mana paparannya? Okey, kalau kita klik, tak ada apa-apa. Jadi kita kena buat satu behavior. Klik pada behavior, new action. Ni kita buat menu pentadbir. Ke menu pentadbir. Ke menu pentadbir. Okey, daripada record, kita naknya ialah daripada menu pentadbir lah. Klik menu pentadbir dan kita tukar yang ni kepada go to another view. Klik targetnya, link to view, view, dan kita buat kurungan, cari menu pentadbir, kita nak item, nama dah. Tutup kurungan. Okey dah. Link to view, item, save, save. Seterusnya, kita masuk dalam UX balik. UX semula ni, kita pergi bahagian menu pentadbir. Yang ni kita kena ubah. Go to ke menu pentadbir lah. Klik ke menu pentadbir. Jadi, bila kita save. Okey, kita tunggu sekejap. Kita save. Okey, kalau kita lihat sekarang ni. Okey, tengah baca lah. Tengah sim datanya. Kalau kita klik. No item. Betul dah ni? Ke menu pentadbir. Okey, dah betul. Sekarang ni kita nak menu ni, UX menu pentadbir ni berada dalam menu utama. Okey, contohnya bawah ni kita nak masukkan menu pentadbir. Jadi di bahagian menu ni kita tambah lagi, contohnya nombor 14 menu pentadbir. Mana kita nak cari? Kat sinilah. Di UX ni dia ada nama kan. Kita copy je UX ni, menu pentadbir. Paste special value only. Dan jadikan hanya kegunaan. Untuk kegunaan. Untuk kegunaan pentadbir sekolah sahaja. Sahaja. Okey. Dan kalau kita refresh. Bila kita refresh, akan ada satu menu pentadbir. Okey. Kita buka dulu menu ni. Menu ni kita buka dulu. Update. Okey. Save sebab kita nak masukkan ikon lah. Flat icon. Okey. Kita akan masuk sini. Lock. L-O-C-K. Lock. Lock. Password lock. Okey. Kita ambil password lock. Okey. Kita pilihlah satu. Contohnya kita ambil ni. Download. Download free. Free download lah. Okey, dan kat sini kita akan masukkan dia punya ikon edit. Okey, dah ada punya. Simpan. Okey, dah siap belum? Belum lagi ni. Belum lagi prosesnya. Ada satu step lagi. Macam mana kita nak kunci dia. Bila kita klik ni, kita masih boleh access. Okey, saya di menu pentadbir ni saya buang email saya dulu. Okey, kalau kita lihat, saya refresh. Okey, contohnya bila saya masuk dalam menu pentadbir, saya masih boleh access. Kita tak nak boleh access macam tu. Okey. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena masukkan satu lagi security. Dalam security filter ni, kita cari menu pentadbir. Menu pentadbir. Klik pada menu pentadbir, kita masukkan dia punya formula. Okey, contohnya ni adalah formula saya. Ni formula Cikgu Mi bagi ni. Saya modify. Okey, kita letak sini. Paste. Okey, sekarang ni ada 5. Kalau kita nak banyak lagi, kita copy je. Okey, kita copy daripada sini . Contohnya kita nak berapa tadi ? Ada 9. Kalau kita nak 9, kita copy daripada ni.
Oh, daripada nombor 2 lah, senang. Okey, koma. Copy. Kita letak kat tengah. Kita paste. Yang ni jadikan sebagai nombor 6. Jadi dia akan capture. Nombor 6 adalah admin. Paste. Ini adalah nombor 7. Okey, kita paste lagi. Ini adalah nombor 8. Paste lagi. Ini adalah nombor 9. Okey, kita paste lagi belakangnya. Nombor 9. Nombor 10. Sampai nombor 10. Okey, contohnya sampai nombor 10. 10 tak boleh baca sebab tak ada nombor. Dalam ni tak ada nombor 10. Sampai nombor 9 je. Okey, jadi kita akan delete lah nombor 10 ni. Okey, hanya ada 9 admin yang berkuasa sekarang ni. Ada 9 lah. Kita save. Save. Sekarang ni kita nak buang lah daripada menu utama ni yang menu pentadbir. Jadi kita akan hide. Okey, dalam UX kita pergi bahagian menu pentadbir ni, jadikan sebagai ref. Tak nak berada dalam tu nah. Okey, kita save. Okey, sekarang ni kalau kita lihat, okey, kalau kita lihat ni semua email ni kosong kan. Okey, kita cuba masuk. Okey, tadi kita buat data menu pentadbir. Menu pentadbir sebagai read only lah. Save dulu. Kosong Jadi kita tak ada akses kepada menu pentadbir ni. Jadi bila cikgu buat ERPH, kita nak buat tanda tangan, tak boleh. Cikgu tersebut pun tak boleh buat tanda tangan. Sebab kita dah buat security filter. Contohnya bila kita masuk, kosong. Menu pentadbir ni kosong. Sebabnya kita telah gunakan security filter tadi dalam kita punya menu pentadbir. Jadi hanya pentadbir yang mempunyai email dalam ni je yang boleh akses. Contohnya saya masukkan email. Saya copy jap. Letak je mana-mana 9 ni. Paste. Okey, jadi ini adalah email saya baru masukkan di email 9. Jadi mana-mana saja email 1 hingga email 9 ni adalah pentadbir sekolah. Bukan cikgu lah. Okey, bila kita save, okey, kita check dalam security ni kita dah tambah dia punya power. Okey, bila kita masuk dalam menu pentadbir, dah boleh akses. Macam mana dengan orang lain? Okey, saya share dulu. Saya copy dan saya akan masuk sebagai cikgu. Okey, kita check macam mana yang cikgu ni pula. Bila dia masuk melalui browser ataupun melalui laptop PC. Okey, bila kita ke menu pentadbir, kosong. Tak boleh akses. Tak ada apa-apa datanya menu pentadbir. Berbanding kalau kita masukkan kita tadi, kita adalah sebagai pentadbir. Kita dah masukkan di email ni, email 1 sampai nombor 9 ni mana-mana lah. Mana-mana kotak ataupun role. Okey, bila kita masukkan, kita boleh akses. Contohnya saya nak buang analisis mengikut minggu. Saya tak nak tengok. Okey, jadi sekarang ni saya hanya boleh akses untuk pengesahan saja. Nak lihat analisis tak boleh. Contohnya bila saya refresh, tak ada dah. Ini adalah penggunaan security filter. Siapa yang kita nak bagi akses untuk buat pengesahan, untuk dapat lihat adakah telah selesai ataupun belum selesai. Okey, kita akan jumpa lagi lepas ni. Bila kita dah buat pengesahan, namanya akan berubah. Contoh tadi saya dah buat contoh. Mana Muhammad Abdul Syarik ni? Okey, contoh. Ini adalah contoh selepas menu ni pentadbir dah buat pengesahan. Okey, dia akan berubah. Jadi telah disahkan. Jadi senanglah bila kita buat pengesahan, yang belum sah dia akan jadi warna merah. Contoh kita buat satu lagi. Daftar guru tambah contoh email siapa pula ni? Tak apa, email mana-mana pun.
abc@gmail.com sebab kita adalah admin. Tak apa. Okey, Cikgu Mi. Cikgu Mi. Okey, kita simpan dulu Cikgu Mi ni. Contohnya Cikgu Mi buat ERPH. Okey, Cikgu Mi dah ada contoh dah. Contohnya Cikgu Mi buat RPH. Okey, kita simpan je lah. Minggu kedua, subjek bahasa Inggeris. Okey, kemudian bahasa Inggeris. Okey, yang ni Cikgu Mi kena klik hantar lah. Dan disahkan oleh siapa? Contohnya PKP, Cik Zaki Yamani dan sebagainya lah. Okey, PKP, simpan. Okey, bila buat hantar, dia tak jadi warna merah, dia akan jadi warna biru. Warna hijau apabila telah selesai ditandatangan oleh pentadbir. Okey. Menu pentadbir. Okey, dan Cikgu Mi warna baru hantar. Kalaulah pentadbir dah buat pengesahan. Contohnya pentadbir buat pengesahan dan pentadbir buat sini dah lengkap. Okey, dah lengkap, simpan. Jadi dia akan berubah menjadi warna hijau. Untuk nama Cikgu Mi tadilah. Jadi mudah bagi pentadbir nak tahu, nak kenal pasti pada minggu tertentu adakah cikgu tersebut telah dibuat pengesahan. Contoh okey, Cikgu Mi dah selesai pada dibuat pengesahan oleh pentadbir. Ada tanda right. Tanda apa tu? Tanda yang button thumb up dan warna hijau. Macam mana kita nak ban? Okey, tunggu lepas ni dah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.